peserta yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar anda semua pagi ni? Moga semuanya sihat insya-Allah. Jadi hari ini anda bersama saya. Ada yang kenal saya ke? Untuk yang tak kenal saya Syafa Mazidah Abdul Ayub yang akan mengendalikan program pada hari ini. Sebelum kita bermula, diingatkan mohon semua peserta mutekan mikrofon supaya tidak mengganggu program kita pada pagi ini, sebab kita tak nak ada bunyi yang tak berkenaan ya. Nah, saya nak maklumkan juga peserta boleh pinkan video penceramah untuk dapatkan view dengan lebih fokus lah. Maksud saya kalau perempuan inginkan view untuk penceramah, perempuan boleh klikkan gambar video di sebelah kanan tu, ada gambar video kita di sebelah kanan, kemudian kita klik yang mana kita nak pilih, kemudian kalau perasan dekat sebelah kiri tu ada macam gambar pin ataupun paku jadi klik dekat situ, insya-Allah clear, bukan clear, maksudnya view yang orang yang kita nak tu akan tak ke mana-mana lah, so akan fokus kepada dia sahaja. Okey, juga saya nak maklumkan juga jika peserta ingin sharekan program ini ke media sosial, sama ada ke IG ataupun Facebook ataupun ataupun Twitter, saya mohon semua masukkan hashtag Jejak Khadijah Ipoh 2020 Okey. Terima kasih untuk maklum balasnya. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, pertamanya marilah kita memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama dalam program Jejak Khadijah, siri pembangunan usahawan wanita yang membawa tajuk Seronok Kah Berniaga, anjuran wanita ISMA Ipoh. Kita berlangsung secara live di talian Google Meet dan ini merupakan situasi yang berbeza daripada program-program sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berlangsung secara bersemuka, tetapi disebabkan oleh kekangan akibat penularan pandemik COVID-19, jadi kita kita punya gerak kerja ni kita hadkan. Tapi walau bagaimanapun, sesuai dengan slogan wanita ISMA Ipoh, perjuangan bermula dari rumah, maka hari ini marilah kita sama-sama berjuang dari rumah untuk fokus selama 1.5 jam dalam program yang bermanfaat ini. Okey, program ini kita anjurkan, wanita ISMA Ipoh anjurkan, bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengetahuan serta untuk meningkatkan kemahiran wanita untuk menjadi usahawan yang berjaya. InsyaAllah hari ini pelbagai rahsia dan tips berkaitan perniagaan akan dikongsikan oleh panel jemputan kita, iaitu Puan Nurul Huda Abdul Karim, seorang pengusaha pakaian muslimah yang berjaya. Hari ini juga pihak wanita ISMA Ipoh telah menyediakan 4 hadiah istimewa untuk peserta-peserta yang bertuah. Jadi diharapkan semua peserta boleh stay dan tunggu hingga ke akhir program ini, insyaAllah. Sebagai permulaan, sebelum kita mulakan program pagi ini, saya rasa elok ataupun manisnya kita menjemput yang berbahagia Ustazah Dr. Hajah Nur Najwa Ghazali, Ketua Wanita ISMA Ipoh, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafa, boleh dengar ya? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Adinda Syafa Marzidah. Yang berbahagia penyampai yang kita jemput khas pada pagi ini, Puan Nurul Huda Abdul Karim, yang berusaha urus setia Jejak Khadijah dan seterusnya jawatan kuasa wanita ISMA Ipoh. Dan tidak dilupakan yang amat-amat dikasihi semua peserta Jejak Khadijah. InsyaAllah bakal-bakal peniaga yang berjaya, bakal-bakal tokoh korporat
dan bakal-bakal usahawan, dan mungkin sudah ada yang bergelar usahawan pun ya, yang semua akan berjaya insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada pagi ini dapat kita realisasikan jejak Khadijah yang sekian lama kita rancang sebenarnya. Ya, sebab pandemik COVID-19 dan selaras dengan pengawalan pergerakan, maka banyak sebenarnya program yang Wanita Ismah rancang tidak dapat kita jalankan ya atas sebab ini. Jadi termasuklah ya jejak Khadijah ini pun terpaksa kita drag, dan alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bertemu ya dalam platform ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi berkaitan dengan program yang sama-sama kita sertai pada pagi ini, jika kita lihat rata-rata umat Islam sebenarnya ramai yang ingin berniaga, dan pada hari ini kita lihat pelbagai bentuk perniagaan yang wujud ya, secara biasa, secara online, secara COD, FB, Insta ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini menunjukkan ramai daripada kalangan Muslim ya, kita yang memang ada hasrat untuk mencuba dan terus mencuba dalam bidang perniagaan. Cuma di sini ya, bagaimana cara perancangan ya, strategi yang sebenarnya perlu kita atur untuk memastikan apa yang kita rancang itu berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi berkaitan dengan perniagaan, semua maklum bahawasanya 9/10 rezeki itu datang daripada perniagaan. Ini semua orang maklum. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan ya, seolah-olah macam kalau orang yang bekerja dengan kerajaan, dia kekayaan dia tu limited. Sebab gaji dia tu memang dekat situ saja. Tapi lain dengan bidang perniagaan, puan-puan. Ya, jadi di sini kita perlu ambil peluang ini ya, untuk selain daripada menambah ya, rezeki untuk keluarga masing-masing, dan di sinilah sebenarnya kita akan bina satu kekuatan ya, ekonomi umat Islam. Ya, dan perniagaan ini merupakan salah satu daripada galakan ya, yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis. Ya, alaikum bitijarah fa inna fiha tis'atu a'syar rizq. Maksudnya hendaklah kamu berniaga kerana padanya 9/10 daripada rezeki. Dan dalam satu hadis yang lain Rasulullah sebut tis'atu a'syar rizqi bitijarah. Ya, maksudnya 9/10 daripada rezeki adalah pada perniagaan. Dan hadis ini adalah hadis yang masyhur. Ya, maknanya kalau kita involve dalam perniagaan dalam satu bentuk keyakinan yang tinggi terhadap apa yang Rasulullah SAW sampaikan, ya insya-Allah kita boleh berjaya sebenarnya. Cuma kita nak top up sedikitlah dengan beberapa skill ya, perancangan ya, strategi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi berkaitan dengan dunia perniagaan, ramai yang nak involve tapi kadang-kadang ada yang takut rugi. Ya, ada yang terlalu berani sehingga terjerat diri ke dalam hutang kerana sudah membuat pinjaman yang besar. Jadi ini mungkin berkait rapat dengan ya, skill-skill yang perlu ada pada orang yang ataupun pada diri kita yang ingin memulakan perniagaan. Dan insya-Allah pada hari ini ilmu-ilmu tips ya, perniagaan yang bukan sahaja kita akan dapat melalui teori ya, melalui teori, dan apa yang lebih mahal saya rasa ialah pengalaman ya, pengalaman yang Puan Nurul Huda lalui ya, yang sangat mahal, yang mungkin tidak ada dalam buku, yang mungkin tidak boleh dibeli ya, yang akan kita dengar ya sama-sama pada hari ini ya. Sebab Puan Nurul Huda sebenarnya bukan ya, kalau ikut bidang pengajian pun bukan dalam business study ya, tapi satu bidang yang sangat lain dan agak jauh daripada dunia perniagaan. Jadi insya-Allah Jejak Khadijah pada hari ini cuba membantu, memberi idea, membuka jalan, membimbing ya, apakah ruang dan peluang yang ada untuk kita terus melengkapkan fardu kifayah. Ya, jadi kita lihat bagaimana BMF ya, pelancaran BMF ya, semua ini tidak lain dan tidak bukan ya, untuk menyediakan barangan yang halal ya dan sebagainya untuk pengguna dan lain-lain. Jadi maksudnya bila kita involve dalam perniagaan bukan saja-saja ya, tapi sebenarnya kita juga telah memenuhi tuntutan fardu kifayah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sukalah ya untuk saya ingatkanlah mungkin harapan apabila kita dah involve satu bidang perniagaan, bercita-citalah
bercita-citalah untuk membina satu empayar perniagaan yang besar yang ada legasi sepanjang keturunan kita, sebab inilah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa bukan Islam, untuk memastikan mereka terus berada terpasak kukuh di atas muka bumi Malaysia, sehingga kadang-kadang kita umat Islam pun tak boleh nak buat apa, terpaksa juga cari orang bukan Islam untuk memenuhi keperluan hidup dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian Puan Nurul Huda pada pagi ini dapat dimanfaatkan oleh semua bakal-bakal usahawan, dan saya berdoa mudah-mudahan jalan yang puan-puan pilih ini akan menemui kejayaan dan seterusnya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah besar perniagaan, insya-Allah zakat pun mungkin dalam amount yang besar untuk sama-sama kita bangunkan umat Islam. Sekian dulu daripada saya. Jadi selamat berkongsi, berbincang, dan tanyalah apa-apa soalan, jangan malu-malu. Kalau tak nak bertanya buka mikrofon, boleh chat di sebelah tu. Jadi aku bihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah atas ucapan sebentar tadi. Para peserta yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kini tibalah masa yang kita tunggu-tunggu, iaitu sesi perkongsian bersama panel jemputan istimewa kita pada pagi ini, iaitu Puan Nurul Huda Abdul Karim. Assalamualaikum, apa khabar Puan Huda? Waalaikumsalam. Apa khabar Syafa? Alhamdulillah sihat. Boleh panggil Huda Boleh, silakan. Jadi alhamdulillah sebelum tu kami wanita Isma Ipoh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada Puan Huda kerana sudi bersama wanita Isma Ipoh pagi ni, dan saya rasa Puan Huda ni bukan orangnya bukan free sibuk orangnya. Allah. Biasa-biasa je Syafa. Okey, insyaAllah moga-moga perkongsian yang bakal disampaikan oleh Puan Huda pada hari ini akan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Okey, sebelum kita mulakan sesi ini, izinkan saya membacakan sedikit biodata panel jemputan kita pada pagi ini. Beliau adalah seorang usahawan wanita yang tak asing lagi. Nama penuh beliau ialah Puan Nurul Huda Abdul Karim. Beliau merupakan pengasas dan pengarah kepada Al-Hijriah Home, sebuah perusahaan pakaian muslimah yang semakin dikenali kini. Beliau merupakan anak kelahiran negeri Johor, berkelulusan Bachelor of Business Management dan Bachelor of IT daripada University of Queensland, Australia. Sebelum berkecimpung di arena perniagaan, beliau juga pernah berkhidmat dengan syarikat Petronas selama 10 tahun. Antara pencapaian beliau adalah penerima Young Potential Award di Petronas, anugerah Tokoh Zainab Al-Ghazali, dan juga anugerah iFitness ISMA Kuala Lumpur 2019. Alhamdulillah, hebat ya Puan Huda. Biasa-biasa, insyaAllah semoga dapat terus kita sama-sama kuat untuk Islam, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi saya rasa memang tak salah lah wanita Isma Ipoh memilih Puan Huda sebagai speaker kita pada hari ini. Baik, sebelum itu saya ingin maklumkan sebarang soalan boleh diutarakan di hujung sesi perkongsian semasa sesi soal jawab nanti. Puan-puan boleh buka mic dan tanya secara live, ataupun kalau puan-puan malu, puan-puan boleh menaik soalan dari masa ke semasa lah di ruang chat, dan insyaAllah saya akan bacakan soalan-soalan tersebut semasa sesi soal jawab itu nanti, insyaAllah. So boleh kita teruskan perbincangan kita ya Puan Huda? Boleh, insyaAllah. Okey. Saya mulakan. Puan Huda, dunia perniagaan ni bukan satu bidang yang asing bagi kaum wanita ya. Jadi kalau kita tengok di Kelantan contohnya, di Pasar Khadijah. Jadi kalau ramai kita tengok di kalangan peniaga itu adalah merupakan kaum wanita. Jadi contoh
contoh usahawan yang paling dekat dengan kita dan kita boleh nampak ialah Sayyidatina Khadijah. Beliau ni kalau kita tengok perniagaannya hingga ke peringkat antarabangsa pada zamannya. Okey, pelibatan wanita dalam bidang perniagaan juga kalau kita tengok sekarang ni semakin meluas. Kalau kita tengok di di televisyen sendiri pun banyak wanita yang terlibat dalam perniagaan dalam bidang seperti penyediaan makanan, pakaian, kosmetik dan banyak lagi. Jadi di awal ini saya ingin bertanyakan satu soalan. Kalau kita tengok ramai wanita yang sebenarnya yang ingin terlibat dalam bidang perniagaan macam pemuda. Jadi mereka ni sebenarnya kadang-kadang mereka tak tahu bagaimana nak mulakan perniagaan. Kemudian mereka juga tak tahu apa yang perniagaan yang sesuai dengan mereka. Kemudian dari segi modal, sama ada modal terbesar, modal terkecil ataupun sama ada mereka boleh mendapatkan dana-dana tertentu daripada pihak-pihak tertentu. Jadi di awal ini saya ingin bertanyakan kepada Puan Huda, apakah langkah-langkah awal yang boleh diambil oleh seorang peniaga sebelum mereka memulakan sesuatu perniagaan? Boleh ya Puan Huda? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, terima kasih Syafa, Alhamdulillah. Okey, baiklah. Terima kasih semua kerana menjemput saya untuk berkongsi pengalaman yang tidak seberapa ni kepada semua, dan saya juga mengharapkan input-input dan juga perkongsian juga daripada audience yang ada hari ini, insyaAllah, untuk kita sama-sama melengkapkan pengalaman kita sama-sama kuat dan menguatkan, insyaAllah. Untuk permulaan, cuaca di Bangi hari ini aman sekali dan nyaman Syafa. So harapannya kat Ipoh pun sama jugalah, semua pun kat situ, dan saya rasa pun mungkin tak semua orang daripada Ipoh, mungkin ada juga ramai yang daripada tempat lain kan, insyaAllah. Okey, baiklah. Untuk permulaan, saya akan toggle ataupun saya akan switch lah between slide dan juga diri saya, skrin saya. Sejadinya insyaAllah semoga bermanfaat. Kalau ada sebarang pertanyaan, bolehlah tanyakan di soal di chat box lah, insyaAllah ya. Okey, so saya akan mulakan dengan perkongsian tentang slide saya, insyaAllah. Sekejap ya. Okey. Jadi suka untuk saya kongsikan tentang wasiat Imam Hasan Al-Banna. Hendaklah engkau memiliki projek usaha ekonomi betapapun engkau seorang yang kaya. Jadi utamakanlah projek yang mandiri betapapun kecil, dan cukuplah dengan apa yang ada pada dirimu, betapapun tingginya kapasiti keilmuanmu. Jadi suka untuk saya ingatkan kita dan diikuti juga dengan Ustazah Najwa tadi kan, tentang betapa pentingnya untuk kita memiliki perniagaan sendiri walaupun kita telah memiliki kekayaan ataupun walaupun kita telah memiliki kerja. Pastinya ada hikmah untuk Allah nak minta kita untuk melakukan perniagaan. Selain daripada rezeki, mungkin ada sifat-sifat yang Allah ingin mahu kita bentuk sepanjang perniagaan tersebut, insya-Allah. Baiklah, untuk soalan kita kan, ataupun kita nak kongsi hari ini, seronokkah berniaga sebenarnya kan? Okey, baiklah. Saya sukalah untuk saya kongsikan cerita yang saya rasa sangat-sangat terkesan untuk saya. Kalau kita tengok lukisan ni sangat cantik kan, kita tengok lukisan ni sangat cantik pakai watercolour, dan dekat lukisan ni ada tulis sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan dekat situ kita nampak ada wawa colour kan dekat situ. Beliau adalah merupakan kawan saya, beliau merupakan sahabat saya. Sahabat saya yang merupakan ibu, merupakan pensyarah, bekas pensyarah, ibu, dan sahabat daripada sekolah dahulu. Beliau adalah pejuang kanser, dan di akhir masa beliau memiliki komplikasi
yang banyak kalilah kiranya sakit, masuk hospital, balik rumah, dan pada akhir-akhir waktu beliau rasakan yang beliau perlu bermanfaat. Beliau rasakan yang beliau perlu bermanfaat kepada ramai meskipun beliau hanya duduk di atas katil, walaupun beliau terlantar di atas katil. Jadi apa yang beliau lakukan adalah beliau melukis. Melukis adalah merupakan kelebihan beliau. Jadi Wawa ni, Allahyarhamah Wawa, melukis setiap hari lukisan-lukisan yang cantik dan lukisan-lukisan yang penuh bermakna, dengan berkongsi kata-kata nasihat, kata-kata hikmah, dan lukisan-lukisan dia pun dibeli oleh rakan-rakan untuk dijadikan memento majlis-majlis. Dan pada akhir riwayat beliau, saya ada waktu di hospital tu, kami beramai-ramai pergi melawat beliau. Dia meninggalkan 3 orang anak. Pada akhir-akhirnya pun beliau masih lagi positif dan terus ingin berbuat baik dengan orang ramai, dengan manusia yang di sekelilingnya, tidak mahu menyusahkan dan sebagainya. Jadi cerita Wawa ni saya rasa memang sangat-sangat terkesan kepada saya dan legasi yang beliau tinggalkan. Bagaimana beliau atas kapasiti beliau masih lagi mahu bermanfaat kepada manusia. Jadi apakah alasan kita yang mempunyai fizikal yang baik, mempunyai masa, mempunyai pelbagai lagi potensi dan juga peluang yang ada pada masa kini untuk kita membantu umat kita, iaitu salah satunya adalah dengan perniagaan. Jadi atas hikmah inilah yang saya rasa kita perlu sangat untuk bermanfaat kepada manusia, dan pastinya perlu dirancang dengan niat dan impian yang jelas, insya-Allah. Okey, kalau kita tengok pada sejarah juga kan, Saidina Osman, bagaimana hebatnya Saidina Osman dengan kekuatan ekonomi beliau, kan, kekuatan ekonomi beliau dapat membeli telaga daripada orang Yahudi kan, untuk dimanfaatkan kepada umat Islam. Dan juga bagaimana Sayyidatina Khadijah dengan perniagaan beliau dapat menyalurkan makanan kepada penduduk Mekah sewaktu di pulau oleh orang kafir Quraisy. Jadi kesemua itu tak akan dapat diperoleh melainkan kekuatan ekonomi ataupun peluang yang direbut oleh kita untuk kita manfaatkan kepada lebih ramai lagi. Jadi berbalik kepada cerita saya pula, saya bermula secara tidak sengaja sebenarnya, tak sengaja ke, bolehlah juga, kiranya macam part time lah, secara sambilan waktu saya bekerja tempoh hari. Jadi yang saya nampak lah kan, audiens semua, hadirin hadirat sekalian secara maya ni, saya nampak bahawa yang paling penting untuk kita bermula adalah apakah tujuan dan niat kita untuk kita mulakan perniagaan ni. Kalau kita bermulakan perniagaan ni hanya kerana kita tak mahu bekerja dengan orang ataupun kita tak suka pekerjaan kita sekarang, maka along the way, sepanjang perjalanan ni mungkin kita akan mengalami kesukaran, ataupun kita tidak boleh nak long distance sangat lah. Kalau lari tu boleh lari short distance je lah, tak boleh nak lari long distance. Okay, sebab tujuan kita. Jadi tujuan kita tu berbalik kepada niat kita, mungkin nak membantu keluarga, nak menambah pendapatan. Dan yang suka untuk saya ingatkan kepada saya sendiri juga, niat yang baik insya-Allah Allah akan bantu, dan niat yang mendalam untuk membantu lebih ramai orang, insya-Allah Allah akan berikan kekuatan untuk perjalanan kita yang sangat panjang. Sebab memang bisnes ni memang sangat panjang lah, sangat melelahkan sebenarnya, sebab dia memang tak ada garanti kan, audiens sekalian kan. Jadi kalau anda yang dah mula bisnes, sedang berbisnes, ataupun melihat ahli keluarga yang berbisnes, mungkin faham bagaimana situasi dia. Apa lagi saya nak cerita tadi? Jadi untuk permulaan tadi, saya bermula dengan secara sambilan.
Dan nanti saya akan kongsikan bagaimana kita boleh cara untuk memula untuk mereka yang berminat untuk mulakan bisnes untuk membantu keluarga, insyaAllah. Jadi untuk kita ni kan, untuk kita mulakan, kita kena tahu siapakah yang kita hendak, apakah objektif bisnes kita adalah untuk membantu menyelesaikan masalah. Jadi bila dapat membantu selesaikan masalah, contohnya pada mulanya Hijrah Home, kami mula daripada 2011. Pada mulanya tu memang sebab saya nak membantu diri saya dan juga orang lain, muslimah kat luar sana untuk mendapatkan pakaian labuh ataupun blouse labuh ketika itu. Jadi bila saya cuba untuk mencari pakaian yang sesuai untuk dijual, jadi bermulalah transaksi yang secara berterusan kerana ia membantu menyelesaikan masalah ataupun membantu keperluan lah pelanggan ketika itu. Jadi itulah permulaan detik-detik perniagaan. Memang tiada basic, tiada ilmu, tiada pengalaman yang banyak. Jadi kita bermula pada 2011 ketika itu. Okey, untuk yang antara yang penting lah yang saya rasa perlu ada sebagai langkah permulaan mindset usahawan kan, kita perlu ada titipkan perasaan berani. Ini mungkin sifat-sifat yang kita rasa macam biasalah, macam kita biasa dengar, tapi memang benar pun dalam perniagaan bisnes ni memang kita perlu berani untuk hadapi risiko. Contoh macam kita ada barang ataupun kita ada servis, kita tak pasti whether orang nak barang tu ke kan, kita cuba-cuba dulu, kita nak test dulu market, kita tak tahu corak baju ni okey ke tak, orang suka ke tak. Jadi semua tu adalah risiko. Bagaimana Khadijah juga melantik Nabi Muhammad SAW, meskipun baru kenal Nabi Muhammad pun untuk urus risiko bisnes perniagaan beliau kan, tapi risiko tu diuruskan dengan bagaimana Sayyidatina Khadijah juga melantik Maisarah untuk menjadi pemerhati ejen-ejen perniagaan beliau. Dia kena ada orang yang memerhati kan. Jadi untuk sebagai semua risiko-risiko yang kita ada tu, kita perlu urus dia juga supaya kita tahu macam mana kita nak menghadapi risiko tersebut untuk mengurangkan dia punya kecederaan yang mungkin akan berlaku. Kita perlu kuat semangat dan konsisten. Kita perlu kuat semangat. Memang bisnes ni kita tak boleh tak konsisten. Kita perlu konsisten. Contoh macam katakanlah kalau kita nak promo kan barangan kita atau servis kita, satu hari, satu kali, dua kali, tiga kali kita post dekat social media ke, kita dekat WhatsApp ke, lepas tu tak ada respon, kita dah putus asa. Bisnes tidak bergerak secara demikian. Jadi kita kena konsisten dan juga kita kena tahu cara macam mana nak memenangi kepercayaan pelanggan. Dan secara konklusinya saya nampak perniagaan ni memang akan terhasil secara trust ataupun secara kepercayaan. Macam mana kita membina kepercayaan kepada prospek kita ataupun pelanggan kita. Bila dah trust, insya-Allah kita akan lebih senang untuk berurus niaga dengan beliau. Macam mana kita, kalau kita tengok kan, kita, family kita akan rasa macam ada je yang sentiasa pergi ke kedai runcit di rumah walaupun dah 10 tahun, 12 tahun, ada kedai-kedai lain kat sekitar, tapi kita masih lagi pergi kepada Pakcik Amir punya kedai runcit ke, sebab kita terlalu percaya, kita percaya kepada beliau. Jadi atas dasar percaya tu yang dia akan mengambil masa untuk kita bina. Dan kesabaran adalah kunci lah kepada mindset kita. Kita perlu sabar. Branding ataupun jenama pun ambil masa. Kita tengok Apple pun evolve kan, dia punya logo pun evolve beberapa tahun kan. Kita tengok Steve Jobs apa semua tu memang ambil masa. Dan sampai bertukar CEO, tak bertukar pun, dan akhirnya brand tersebut mendapat tempat di hati pelanggan. So branding also takes time, ambil masa. Kita tengok jenama-jenama besar kan, dan akan ambil masa bertahun-tahun. Contoh
Contoh macam Hijrah Home pun, contoh pengalaman saya, kalau tengoklah kalau kita nak tengok social media kita kan, contohlah yang paling orang nampak, kalau Facebook Hijrah Home tu nak mencapai 200,000 followers tu, kita tengok wah banyaknya follower dia kan, contoh. Tapi dia mengambil masa sebenarnya 4 ke 5 tahun baru kami dapat nombor sedemikian, dan nanti kita akan tengok pula sebenarnya nombor tidak menjamin kepada bilangan-bilangan nombor tu sebenarnya tidak menjamin kepada sales kita kan, tidak menjamin kepada tu bagaimana dalaman dia. Ada orang mungkin sebenarnya dia punya follower tak ramai contoh, tapi kualiti maksudnya sentiasa tahu bagaimana nak memberi khidmat secara berterusan kepada pelanggan tersebut sehingga pelanggan tu memang dia jadi pelanggan tetap lah. Begitu juga dengan Instagram, kau tengok orang macam kalau lamanya nak naik seorang, lamanya nak naik ni, kita pun ambil masa bertahun-tahun, 4, 5, 6 tahun nak naik, dan juga anything can happen. Saya ada sahabat yang social media juga kena hack, daripada beratus-ratus ribu followers tiba-tiba jadi kosong, kena start balik. Itu semua adalah ujian-ujian di sepanjang perjalanan perniagaan, dan yang kita hadapkan ataupun harapkan hanyalah pertolongan daripada Allah lah. Allah je yang akan memberi rezeki daripada bagaimana cara pun sekalipun. Dan insya-Allah kemenangan tu akan datangnya dari kesabaran dan kesusahan. Kita perlu fleksibel juga untuk strategi kita sepanjang perjalanan kita. Contoh macam kita tak sangka COVID melanda kan, secara total, secara seluruh dunia. Jadi kita tak boleh nak ada backup plan waktu ketika tu. Makanya ramai saja sahabat-sahabat perniagaan saya yang terpaksa tutup kedai, yang terpaksa tutup bisnes pun ada, tukar bisnes pun ada, macam-macam strategi yang perlu dibuat. Dan tak dinafikan ramai juga yang mungkin pada awal-awal tu rasa terlalu tertekan lah, mungkin tak tahu nak buat apa kan. Jadi kat sini ada beberapa benda lah yang kita perlu ada sebagai macam mana networking kita, rakan-rakan yang baik. Selain daripada tu, audiens sekalian, saya rasa tak lengkap lah perniagaan kita ni, walaupun besar mana pun, kecil mana pun, kalau kita tidak memberi. Pemberian kita walaupun sedikit, Allah akan berikan dengan lebih baik. Allah akan berikan barakah dan keajaiban yang tak disangka-sangka lah. Sebab dalam surah At-Taghabun ayat 17 pun dah ingatkan kita, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nescaya Allah akan melipat gandakan balasan untuk kita, untukmu, dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Itulah yang kita dapat simpulkan. Sifat beri tu sangat-sangat penting untuk kita terus bernafas panjang lah dalam perniagaan yang kita cuba-cuburi, insya-Allah. Untuk soalan tadi kan, Syafa, kita tengok apa yang kita boleh mulakan. Kadang kalau untuk anda yang baru bermula, ataupun nak cuba tukar bisnes lain ke apa ke kan, saya nasihatkan melalui pengalaman adalah mulakan apa yang ada di tangan. Apa yang ada kat tangan ni, contoh kalau kita ada RM20, kita mulakan dengan RM20. Kalau kita ada berapa ringgit, kita mulakan dengan apa yang ada. Tadi Syafa ada cakap pasal loan, ada cakap pasal ni kan. Saya dan juga berbagai-bagai, kalau saya tanya pakar bisnes pun, beliau ataupun mereka akan advise untuk pinjaman-pinjaman tersebut tidak dibuat pada waktu permulaan, tapi kita buat masa kita nak grow the business. Maksudnya masa kita nak kembangkan bisnes itu, ia mungkin akan diperlukan untuk kita grow lagi bisnes. Sebab apa, audiens sekalian? Sebab bila kita baru nak bermula, kita dah ada pinjaman yang besar ataupun tak berapa besar sedemikian, sebab kita masih lagi bertatih, kita masih lagi baru nak test the market, kita baru nak rasa-rasa air tu dekat sungai, pantai tu sejuk ke panas ke apa kan. Kita baru nak test the market, kita baru nak tahu macam mana habit pelanggan kita, macam mana apa yang barang yang kita pelanggan suka. Kita baru nak test. Kita baru lagi belajar macam mana nak mendapatkan sales. Jadi untuk kita ada
suntikan yang banyak pada waktu mula, tapi kita tak tahu apa yang kita nak buat dengan duit tersebut, dan juga belum ada sales yang rolling, jadi nanti kita bimbang duit tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, dan nanti kita pula kena bayar installment dia tu atau pembayaran dia tu, bayaran dia tanpa ada duit yang masuk. Duit nak kena keluar ni nak bayar pinjaman, tapi duit tak masuk sebab sales tak ada, produk pun belum siap apa semualah. Jadi mulakan apa yang ada di tangan yang terbaiknya. Contoh kan, kalau kita kata kita tak ada banyak modal, kita selalu bimbang tak ada modal. Tak ada modal kan. Dalam dunia sekarang ni saya kira sangat-sangat beruntung, kita semua sangat-sangat beruntung sebab ada pelbagai model bisnes yang pelbagai disebabkan teknologi terkini ni kan. Kita ada modal tanpa bisnes, tapi bukan definitely skim cepat kaya lah kan. Audience saya memang tidak, memang janganlah masuk skim cepat kaya tu memang tak okey. Contohnya macam bisnes tanpa modal, kita tengok orang cakap dropship kan. Dropship ni bermula saya masa first time dengan dropship dulu ni kan, dulu kan, memang rasa macam apa sebenarnya dropship ni, apa consignment ni, tak faham lah kan. Jadi dropship ni sebenarnya adalah kita menjual barang orang lain. Kita tak perlu nak keluarkan duit, kita tak perlu nak buat produk. Contohlah saya tak perlulah nak buat botol air ni. Saya hanya katakanlah Ali membuat botol air ni, saya pandai guna internet, saya pandai guna social media, saya ada kawan-kawan yang suka fitness, suka botol air warna pink ke contoh. Jadi saya bantu jualkan, saya bantu promokan, saya tak dia nak beli, jadi saya pun submit order dekat Ali pun postkan botol ni sampailah kepada pelanggan-pelanggan yang saya nak, dan saya akan dapat komisen. Contoh setiap botol ni saya dapat RM5, jadi saya dah dapat 5 pelanggan, makanya makanya okey sekejap ya. Okey. Sekejap ya, okey. So, tadi saya tengah menggunakan contoh botol kan, jadinya botol ni saya dapat, Ali akan bagi saya RM5 setiap botol komisen. Jadi saya dah dapat 5 pelanggan, 5 darab 5 saya dapat RM25 untung tanpa saya perlu buat botol ni daripada scratch, tanpa saya perlu postkan produk ni, tanpa saya perlu dapatkan lesen sijil untuk bina botol ni. Jadi dekat situ sendiri adalah peluang perniagaan dropship yang ada sekarang ni, yang sangat banyak yang kita perlu jualkan produk orang lain saja, dan kita hanya mengeluarkan modal masa mungkin mengeluarkan modal masa, mengeluarkan modal tenaga, macam mana kita nak promokan, dan itu adalah antara teknik-teknik yang kita boleh gunakan kalau kita tidak ada modal. Sekarang ni ada banyak produk, kalau tuan-tuan dan puan-puan Google dropship, banyak sangat produk-produk dropship. Dan suka untuk saya nasihatkanlah, kalau kita nak menjual secara dropship pun, kalau boleh kita gunakan produk tersebutlah, supaya kita tahu apa kelebihan botol ni, contohnya apa kelebihan dia, macam mana cara nak guna dia supaya lebih senang untuk kita menjual lah. Tak guna juga kalau kita tak pernah guna produk tersebut tapi kita jual, walaupun barang orang lain kan. Jadi dia akan lebih bermakna untuk pelanggan, untuk bila kita dapat tahu sebenarnya macam botol ni sedap kalau minum air tu, nanti macam kalau pegang pun selesa aja, macam ada tempat pegang dan sebagainya. Apa lagi yang boleh untuk kita mulakan apa yang di tangan? Ada juga, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar pre-order kan, contoh pre-order ni adalah salah satu cara perniagaan. Saya kongsi ni kan, ini pengalaman lah, salah satu contoh perniagaan yang kalau kita boleh gunakan duit pelanggan, duit orang lain sebelum
duit orang lain untuk kita membeli barang tersebut. Contoh kan, contoh saya kata, oh saya nak buka order botol ni, tapi saya tak pegang lagi stok. Okay, saya nak buka order satu botol ni RM10. Jadi saya nak buka order, boleh submit order pada saya seminggu ni. Nanti bila dah dapat cukup modal, nanti saya akan pergi beli botol ni dekat mana-mana lah. Contoh sekarang kita ada banyak tempat pemborong kan, GM Kelang lah, Kenanga lah, ada orang beli dekat China lah, macam-macam lah kan. So kita menggunakan duit pelanggan untuk membeli produk tersebut. Jadi ada tak kita guna duit kita? Tak ada kan. Itu adalah salah satu contoh-contoh yang kita boleh mulakan bisnes tanpa ada modal. Dan saya kira of course kita memang akan ada risiko-risiko kan, dan kita perlu tahu macam mana kita nak uruskan risiko-risiko tersebut. Contoh macam yelah kan, kalau stok tu dah habis macam mana kan, botol ni dah habis, yang tinggal warna kuning aja, customer nak tak warna kuning. Contoh kita kena tahulah juga, mungkin sebenarnya customer tak kisah warna kuning, kita kena komunikasi lah. Okay. Tadi saya ada cakap, saya ada kongsikan bisnes ni, audience ataupun pendengar sekalian, kita perlu tahu apa yang kita selesaikan masalah apa yang kita selesaikan. Okay. Bila kita tahu produk yang kita nak jual ataupun servis tu, apa masalah yang kita selesaikan. Contoh yang saya ambil paling dekat untuk Hijrah Home sendiri kan. Okay. Kami menyelesaikan masalah muslimah plus size untuk mencari pakaian syar'i. Okay, jadi kita fokus, kita tahu ini masalah yang kita selesaikan, dan kami fokus kepada wanita muslimah yang plus size. Jadi kami tak cuba untuk selesaikan masalah semua orang.